Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami terdiri dari 6 orang pelajar, iaitu Nur Akmal Mukhwiz, Amira Masri, Saifuddin, Hakam Zulfikar, Syakir Arifin dan Putri Zakia. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan dalam kalangan para pelajar UTM, didapati hampir kesemua antara mereka tidak pernah melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Penganjuran program seperti ini sedikit sebanyak dapat memberikan pengalaman kepada para pelajar di samping dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka. Program ini bertujuan mendedahkan kepada para pelajar UTM berkenaan dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawan sekaligus meningkatkan lagi pengalaman dan kemahiran. Pelajar akan dapat menurut ke dunia luar dan bukan perlu belajar semata-mata kerana segala kemahiran yang diperoleh melalui program ini akan dapat membantu mereka nanti. Hasil daripada dapatan kajian yang dilakukan, beberapa kelemahan atribut graduan UTM dalam kalangan pelajar dapat direkodkan. Yang pertama adalah warga global, di mana pelajar kurang didedahkan kepada isu-isu semasa dan mereka kurang bergaul sosial dengan masyarakat luar. Yang kedua adalah kemahiran berdaya usaha. Pelajar tiada ruang dan peluang untuk mengasah bakat mereka dan mereka juga tidak berani untuk menghadapi sebarang risiko. Yang ketiga adalah kesarjanaan. Mereka pelajar ini tidak mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dari pelbagai sumber dan mereka tidak boleh menerima pandangan dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, kemahiran berkomunikasi di mana pelajar tidak upaya untuk menggunakan alat multimedia dalam pembentangan dan mereka juga tidak berupaya untuk berkomunikasi dengan mereka yang berlainan budaya dan latar belakang. Love and Care adalah satu program yang kami cadangkan yang akan diadakan pada 18 Februari 2022 pada jam 9.30 pagi hingga 5 petang di Laman Tun Sri Lanang dan Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Penganjur bagi program ini adalah LED dan juga Perharta dari UTM. Penganjur bersama pula adalah Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama Islam Johor, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Johor dan Hospital Sultanah Aminah. Objektif program yang pertama, mendedahkan kepada para pelajar tentang aktiviti kesukarelawan melalui penglibatan secara terus dan sesi perkongsian ilmu dan pengalaman oleh aktivis. Yang kedua, memberikan peluang kepada para pelajar yang kurang aktif untuk menyertai dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai aktiviti kesukarelawan. Dan yang ketiga, membantu pelajar untuk merancang aktiviti atau program sukarelawan pada masa akan datang. Pelajar akan mula berkumpul di depan FABU pada jam 9.30 pagi dan akan bergerak ke Laman Tun Sri Lanang pada jam 10.30 pagi. Pelajar akan tiba di Laman Tun Sri Lanang pada anggaran jam 10.30 pagi. Setibanya pelajar di Laman Tun Sri Lanang, pelajar akan diberikan taklimat oleh Amira Masri iaitu Naib Pengerusi Program dan Puan Aisyah Rashid, wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Taklimat yang diberikan adalah berkenaan tata susila dan prosedur semasa program dijalankan, larangan atau perkara yang tidak dibenarkan dan juga penjagaan kebersihan semasa program. Pelajar juga akan membentuk kumpulan seramai 5 hingga 6 orang dalam satu kumpulan. Seterusnya, menyediakan makanan dan minuman kepada para gelandangan. Pada jam 11.30 pagi, pelajar akan mula mengagihkan makanan kepada para gelandangan di sekitar Jalan Wong Afu, Jalan Dobi dan Jalan Segit. Pelajar juga akan mengambil maklum banlas daripada orang sekeliling terhadap para gelandangan. Di samping pemeriksaan kesihatan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah dengan kerjasama Hospital Sultanah Aminah. Pada jam 1 petang, para pelajar akan mula bergerak ke Masjid Kota Raya untuk solat Jumaat dan makan tengah hari. Pergerakan para peserta ke Dewan Jubli Intan adalah pada jam 2.30 petang. Setibanya di Dewan,
Peserta akan berkongsi tentang pengalaman mereka di samping berkongsi cadangan penyelesaian masalah berkenaan isu gelandangan. Perkongsian pengalaman bersama Encik Khairul Jamain, aktivis karyawan, akan diadakan pada jam 3 petang. Pada jam 4.30 petang adalah sesi pemberian hadiah atau sijil kepada para peserta dan Encik Khairul Jamain. Pelajar akan bergerak pulang ke UTM pada anggaran jam 5 petang. Anggaran belanjawan, sumbangan akan diperoleh daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni sebanyak RM600, Brandy Boba Fresh Mix RM100, Burger G09 KRP RM300, LED RM200 dan berharta RM200, individu daripada sumbangan luar RM800 dan jualan 12 buku adalah RM348. Jumlah pendapatan keseluruhan adalah RM2,200. Publicity, kain rentang dan katalog masing-masing adalah RM20 dan RM50. Cenderamata program RM200 untuk sijil, RM100 untuk penceramah atau aktivis, RM80 hadiah, RM780 adalah hadiah bagi 8 kumpulan, RM600 bagi makan dan minum untuk VIP 2 orang, pelajar 40 orang, AJK 8 orang dan gelandangan 80 orang RM200. RM200 adalah pengangkutan iaitu sewa bas, peralatan first aid kit dan lain-lain jika diperlukan adalah kosong. Jumlah perbelanjaan keseluruhan adalah RM2,030. Sasaran utama bagi program misi bantuan makanan kepada gelandangan akan difokuskan kepada mahasiswa dan mahasiswi tahun 1 daripada kursus Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran dan Pembangunan Tanah dan Ijazah Sarjana Muda Penilaian dan Pengurusan Harta Tanah. Pemilihan sasaran pelajar ini bertujuan bagi memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar baharu yang belum pernah mengaktifkan diri dalam aktiviti-aktiviti luar. Seramai 50 orang pelajar daripada SBEH dan 30 orang pelajar daripada SPED akan menyertai program ini. Pelaksanaan program adalah seperti berikut. Yang pertama, peserta diperlukan untuk membantu menyediakan segala kelengkapan seperti makanan, pakaian, alatan kebersihan untuk diberikan kepada gelandangan. Yang kedua, jawatan kuasa penganjur perlu memastikan program berjalan dengan lancar mengikut tentatif. Ketiga, membantu peserta untuk berinteraksi dan berkomunikasi di antara peserta yang lain dan juga dengan para gelandangan. Dan yang terakhir adalah mengadakan sesi perkongsian dengan peserta untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Program ini akan dinilai melalui 2 kaedah, iaitu yang pertama, kaedah mengedarkan borang maklum balas di mana kami mendapatkan maklum balas daripada peserta-peserta sepanjang program berlangsung, dan yang kedua, mengadakan postmortem di mana postmortem ini bertujuan untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dan kekurangan yang berlaku semasa program berlangsung. Terdapat 4 impak program kepada atribut graduan UTM, iaitu yang pertama, kemahiran berkomunikasi, di mana program ini dapat membantu membina kemahiran berkomunikasi yang lebih baik dalam kalangan peserta. Yang kedua, kemahiran berfikir, di mana pelajar dapat mengembangkan idea dan memberi pendapat dan cadangan masing-masing untuk membantu menyelesaikan isu gelandangan. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan, di mana kerjasama di antara ahli pasukan amatlah penting bagi memastikan kumpulan dapat mencapai matlamat. Dan yang terakhir, kebersesuaian. Peserta dapat mengadaptasi keadaan persekitaran dengan cepat sekiranya mereka mengalami situasi yang sama seperti para gelandangan. Untuk dari segi program yang dijalankan iaitu program Love and Care, untuk pendapat saya sebagai seorang peserta, program ini sangat
memberikan manfaat sekali lah kepada golongan-golongan gelandangan, dan saya dapat merasakan sekali apa yang dirasakan oleh golongan tersebut. Macam kita sebagai seorang peserta memberikan barangan keperluan, lepas tu dari segi makanan, dan juga macam saya mention tadi, barangan-barangan keperluan bagi meringankan beban mereka. Jadi pendapat saya, jikalau program ini sering dilaksanakan lagi pada masa yang akan datang, program ini bukan sahaja meringankan beban mereka, namun pada masa yang sama program ini mampu memberikan ilham kepada peserta-peserta yang lain juga. Maksudnya program-program yang akan datang untuk pelibatan kelab-kelab yang lain, supaya dapat mengurangkan ataupun mengurangkan lagi beban untuk golongan-golongan gelandangan tersebut. Jadi bagi saya ini sangat bagus, dan semoga diteruskan lagi pada masa yang akan datang.